Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Ah, Pada pagi ini kita akan belajar mengenai pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 5 iaitu rugby sentuh, kategori serangan. Okey. Okey, rugby sentuh ni adalah permainan yang memerlukan pemain menguasai kemahiran larian, pengandalan bola, mengelak diri daripada disentuh pemain pasukan lawan serta menguasai kemahiran menyerang dan juga bertahan. So pada hari ini kita akan tengok bagaimana kita nak lakukan serangan dan juga bertahan secara berpasukan. Okey, strategi serangan ini mempunyai beberapa strategi. Yang pertama adalah tendang dan tangkap. Yang kedua satu lawan satu. Yang ketiga hantaran silang. Strategi menyerang ini dilakukan berdasarkan kekuatan dan juga kelemahan lawan. Kita tengok yang mana yang sesuai, strategi mana yang sesuai untuk kita memerangkap pasukan lawan lah. Strategi ini kita boleh buat daripada tengah padang ataupun daripada bahagian sayap bagi mengelirukan pihak lawan. Okey, seterusnya strategi tendang dan tangkap. Strategi ini digunakan ketika hendak menyerang pasukan lawan. Kemahiran ini digunakan oleh pasukan penyerang membawa bola lah. Secara asasnya strategi ini apabila satu lawan satu macam ni, pemain penyerang iaitu pemain yang mempunyai bola ni akan menendang, melepasi kepala pasukan lawan ni dan dia berlari tangkap balik semula. Itu dia punya asas dia. Okay. Pemain ini memerlukan kepantasan dalam larian untuk memastikan dia melepasi pemain pasukan bertahan. Berlari kena pantas lah. Daripada sini nak lepaskan pemain pasukan bertahan ni kena pantas lah. Boleh digunakan sama ada di tengah padang ataupun di bahagian sayap. Hantaran silang tak? Okay. Hantaran silang ni memerlukan kita berpasukan. Bermaksud kita pembawa bola ataupun penyerang ni berlari ke hadapan dan menghantar bola secara bersilang kepada rakan pasukan yang lain lah. Contohnya ini dia akan hantar ke pasukan, dia akan hantar secara bersilang. Ini digunakan untuk mengelirukan pasukan lawan supaya pasukan penyerang boleh menuju ke arah in goal. Okay, mengacah secara zigzag. Okay, secara zigzag ni boleh satu lawan satu lah. Untuk mengelakkan pasukan penyerang ataupun pasukan yang membawa bola ni daripada disentuh oleh pasukan lawan lah. Kita boleh buat larian zigzag iaitu mengacah ke kiri dan juga ke kanan. Seperti gambar rajah ini, pemain yang mempunyai bola ini mengacah badan dia macam ni, menggunakan anak panah ni ke sana, maksudnya dia ingin ke sebelah kanan. Apabila pasukan lawan pergi ke arah kanan, dia menukar arah badan dia ataupun menukar arah larian dia ke sebelah kiri pula. Okey, apabila dia dapat mengacah tu, dia dapat melepasi pasukan lawan dan berlari dengan pantas lah. Berlari dengan pantas untuk menuju ke kawasan in goal. Ini dipanggil larian zigzag. Okey, kita tengok sama ada strategi ini boleh digunakan ataupun tidak dibolehkan, ataupun di manakah strategi ini sesuai untuk digunakan. Okey, kita tengok strategi ini, kita akan tengok sama ada strategi ini melalui bahagian sayap ataupun strategi ini melalui bahagian tengah. Kalau tengok pada gambar rajah ini, hantaran silang dilakukan daripada tengah padang. Okay, hantaran silang dilakukan daripada tengah padang dan pemain boleh melakukan strategi mengacah ataupun strategi hantaran tadi, tendang satu lawan satu tadi, tendang di atas kepala lawan tadi dan terus ke arah in goal. Okay, itu daripada tengah pergi ke bahagian sayap ataupun daripada bahagian tengah daripada bahagian sayap pergi bahagian tengah pun boleh. Nak gunakan strategi sama ada hantaran silang ataupun tendang dan juga
tangkaplah antara-antaranya, tengok serangan yang mana yang paling sesuai. Okey. So apakah kekuatan dan juga kelemahan dia? Apabila kita menyerang ni, kita menyerang dengan uh, ramai lah. Maksudnya kita menyerang ni dengan, kalau ada 7 orang, kita pergi 7 orang sekali kan. So kita ada player-player yang ramai. Jadi cuma kelemahannya apabila kita terkena counter attack ataupun serangan pantas pihak lawan, kita tak ada pertahanan lah. Kerana terlalu longgar, sebabnya kesemuanya telah menjadi penyerang. So kita kena bijak lah untuk faham bagaimana sistem pertahanan lawan ataupun kekuatan lawan, sama ada boleh kita tembus sebahagian sayap ataupun bahagian tengah. Kita lihat apa strategi yang digunakan, okay, supaya kita tak di counter attack semula kan. Itu bahayanya kalau kita menyerang dengan terlalu ramai pemain. Okay. So strategi bertahan ni dia ada dua cara. Sama ada menggunakan strategi 7-0, semua orang bertahan, ataupun 6-1. 7-0 ni bermaksud semua pemain bertahan secara sebaris. Maksudnya 7 pemain ini, 7 orang pemain membentuk satu barisan. Membentuk satu barisan lah, 7 pemain, dan bertahan. Untuk bertahan lah. So bila kita ramai bertahan, so disukarlah pihak penyerang untuk melapasi kawasan pasukan kita lah. Kalau 6-1 pula, 6-1 ni bermaksud dia ada dua layer lah, ada dua lapisan. 6 pemain berada di depan, 1 pemain berada di belakang, kita panggil quarterback lah. 6 pemain di depan, 1 pemain di belakang. Tujuannya kalau ada penyerang yang berjaya melepasi 6 pertahanan tu, ada seorang quarterback yang boleh mengejar di belakang. Okey, ini contoh di mana di belakang ni, kalau satu layer di belakang ni, ini adalah quarterback lah. Ini adalah quarterback lah. Okey, dia punya kekuatan dan juga kelemahan untuk 6-1 ni, yang pertama sekali kita ada lapisan. Ada lapisan, kalau berjaya ditembus, so kita ada seorang lagi quarterback yang boleh membantu untuk bertahan. Kalau kelemahan dia, apabila kita bertahan dengan 6 orang, kita mempunyai, maksudnya pasukan penyerang mempunyai ruang yang besar untuk dia menyelinap ataupun melakukan larian pantas lah. Sebab ruangan ni dikawal oleh 6 orang sahaja di bahagian hadapan lah. Dia lebih mudah kerana ruangannya lebih besar lah. Itu antara kelemahannya lah. Okey, saya rasa itu saja untuk pada hari ini. Sekian, terima kasih.